agama. Kita nak golongan orang yang nak perjuangkan agama lah kononnya. Tetapi kita kena tipu dari syaitan. Kita rasa macam, kita ni agama, kita ni pegang Quran, pegang sunnah, pegang apa bagai. Tapi tak mesti itu salah. Dan kita bila ada orang lain tegur, kita takkan boleh terima. Lagi satu. Namanya nak tambah sikit lah. Yang saya nampak lah, pendapat saya. Zaman, PMX pemerintah ni, kira PMX lah kan. Kebebasan tu terlalu luas lah. Tak macam masa PN. Kritik sikit, kena kutip. Contoh macam kritik Sanusi kan. Pukul 3-4 pagi pun, siapa tu, abang tu kena kutip. Zaman PMX ni, dia orang buat menjadi macam ni pada saya lah. Daripada atas sampai bawah, dia orang bebas bersuara. Tak ada, kecuali pemimpin lah yang kena tindakan fitnah, yang kena saman pun kan. Tapi di yang bawah-bawah ni, macam-macam kutuk, macam-macam hina. Tak ada pun apa-apa kena. Saya pelik juga kan. Dalam Facebook ke, dalam posting VTT apa semua, kutuk PMX tau. Jadi saya macam, sebab ni lah salah satu punca dia orang macam besar kepala lah pada saya. Kenapa kerajaan macam tak blok pun apa, tak ambil tindakan kat dia orang ni kan. Dia orang boleh share banyak-banyak, sampai budak semua, sampai ke bawah benda tu. Benda fitnah tu mesti sampai. Maknanya kalau dulu dah awal-awal dah kena blok, dia sangkut. Ini tak, bila satu benda isu je dibangkitkan, mesti meletup punya isu tu kan. Jadi faktor dia jadi macam tu lah pada saya lah. Dia faktor ambil kesempatan bila luasa. Bila kerajaan ni lembut kan, orang pijak kepala lah. Sebab tu bila kita tengok apa saja tindakan yang report polis ke yang kita buat, bukan kerana mengkritik kerajaan. Tak ada satu pun tindakan yang report dibuat kerana mengkritik kerajaan, tak ada. Kritik tidak ada masalah. Tapi apa yang berlaku, yang ada tindakan dalam polis dibuat kerana fitnah. Itu je. Kalau kita tengok kes-kes yang kita report, semua fitnah. Tentang Kak Wan. Report polis tak ambil tindakan kan. Sebab itulah kita, yang pentingnya kita report, polis bertindak. Kemudian kita, bagi pihak dia bukannya macam Perdana Menteri dulu, nak paksa polis cepat kan, ambil tak ada. Kan? Biar polis bertindak setakat mana. Bila dia nak dakwa, terpulang. Banyak dah report tentang fitnah. Kan? Tapi tak ada pun satu kes yang kritik kerajaan, dasar kerajaan polisi ke, tak puas hati, tidak ada masalah. Cuba kau tengok dalam parlimen, apa tentang kritik kerajaan? Tak banyak pun tentang kritik kerajaan. Yang lain semua cerita-cerita sentimen, emosi, kan? DAP-KP, macam kalau kau tengok Haji Hadi, tutup mic tak, bising ada punya kereta. Macam Haji Hadi dalam ucapan dia, kan? Dia berucap tak ada apa pun tentang bajet dia nak cerita. Dia cerita tentang, kerajaan ini, dia katanya kerajaan ini, dia baca ayat Quran, dia kata kena jatuhkan kerajaan ini sebab kerajaan ini campur tangan dalam urusan mahkamah syariah. Kerajaan ini melanggar institusi raja, istana. Satu bukti pun dia tak bawa. Satu contoh pun dia tak bawa. Mana kerajaan ini yang campuri urusan mahkamah syariah? Tak ada. Mana dia kata campur? Kan? Apa lagi tentang institusi raja yang Haji Hadi sebut? Tunjuklah contoh. Yang ada contoh kita boleh bagi. Engkau yang buat. Engkau yang jual nama raja. Engkau yang kata bukan pada raja. Itu yang kau buat. Tapi yang kau tuduh pada kerajaan, kau gagal buktikan. Bila kita kata pada dia, kita boleh buktikan. Macam kes Sanusi. Kita boleh buktikan. Kan? Tentang engkau menjual agama. Menyelewengkan hukum agama. 3A agama. Macam Muhyiddin sebut. Undi Suhaizan haram. Kita boleh buktikan kenyataan dia. Macam tu juga Haji Hadi mengatakan PKR menentang Al-Quran. Dia tulis dalam Facebook. Kita boleh buktikan tentang penyelewengan dia dari isu agama. Tapi dia tuduh kita, satu pun dia tak boleh bawa. Dia tak tunjuk. Dalam ucapan Haji Hadi, kau dengar balik ucapan dia. Dia tak tunjuk contoh pun. Dia cuma kata, ni kerajaan ini campur tangan dalam urusan mahkamah syariah. Kerajaan ini melanggar raja-raja. Kalau tak ubah, kita akan bangkit dan kita akan mengambil tindakan. Nak ambil tindakan. Kan? Tapi tindakan yang kau nak ambil tu sebab apa? Bagilah contoh. Kalau kau tak bagi contoh, kalau benda tu betul, macam mana kerajaan nak baiki? Kalau kau tak sebut, di mana yang salah?
Sebab tu dalam parlimen tujuan dia, kau nak tegur kerajaan, kau beritahulah apa yang salah tu. Supaya kerajaan boleh baiki kalau betul. Masalahnya dia tidak bagi contoh sebab benda tu memang tak betul. Dia timbulkan persepsi je bahawa kerajaan ini campur tangan dalam urusan agama. Kan? Ini masalah dia. Naratif pada saya lah. Nanti dia akan, kalau ni akan ambil point tu, cakap tengok kerajaan sekarang zalim, apa yang jadi zalim, kerajaan jatuh, macam memang menghina lah pada saya. Tapi itulah, benda-benda macam tu speaker pun tak tegur pula kan. Saya macam kenapa dia cakap macam ni, kerajaan macam ni kan, tak ada tindakan ke? Benda tu yang jadi dia orang besar kepala lah pada saya. Semua dibenarkan lah. Salam. Alhamdulillah sihat. Semoga kita semua dalam ni semua sihat-sihat belaka. Alhamdulillah. Saya nak tanya juga. Rasa PMN ni dah buat yang terbaik ke? Mana ada manusia boleh buat yang terbaik sepenuhnya, tapi menuju ke arah kebaikan itulah kita harapkan. Dan sekarang ni adalah lebih baik daripada sebelum ini. Itu je lah. Manusia tidak ada yang sempurna, kan? Sedangkan di pemerintahan Rasulullah pun ada juga ditegur oleh para sahabat. Di pemerintahan Umar Abdul Aziz juga ditegur. Semua ini orang-orang yang hebat, tapi tetap juga ada teguran. Yang penting Islam adalah berusaha untuk membuat lebih baik. Kan? Tentang berjaya atau tidak itu serah pada Tuhan. Yang pentingnya kita berusaha nak buat baik. Itu. Kalau kita nak curi kerajaan yang sempurna, kita kena lantik malaikat dan juga malaikatlah jadi pemimpin. Sebab dia tidak melakukan kesilapan, dia tidak melakukan dosa dan malaikat juga tidak ada nafsu apa-apa. Kan? Adalah tentunya sempurna. Kan? Ataupun Nabi menjadi pemimpin kita. Dia maksum. Kan? Jadi kalau selagi manusia, dia tentu ada kelemahan. Yang pentingnya, jangan ada berlaku penyelewengan. Kelemahan ini biasa. Tak ada orang yang tidak ada kelemahan. Tapi kena bezakan kelemahan dengan menyeleweng. Dia lain. Lemah boleh ditegur. Boleh diperbaiki. Tapi menyeleweng, dia tak boleh. Menyeleweng ni kena ambil tindakan. Kalau rasuah, itu bukan kelemahan. Itu salah laku. Tak boleh kata, biasalah rasuah. Rasuah ni benda manusia kan. Biasalah. Tak boleh. Rasuah bukan biasa. Rasuah bukan satu kelemahan. Rasuah ada satu salah laku lah. Kan? Tapi PN bersih dan stabil bang. Ya. Tak apalah dia nak tulis PN, dia nak tulis bersih dan stabil tu terpulang. Sesuatu boleh tulis. Tulis dah. Kita nak jual produk, kita boleh jual produk, nak brand produk kita, tulis dah. Makanan terbaik. Restoran kami makanan terbaik. Boleh tulis. Tapi yang tahu nanti adalah customer kita. Customer yang datang ke kedai kita makan, dia tahu tak makanan terbaik atau tidak. Ayah pen aku kerjaan langit bang. Ayah pen. Kerjaan langit tu. Itu tak ada masalah. Dari segi meletakkan label tidak masalah. Macam parti PAS juga kan. Parti Islam Se-Malaysia. Dia letak nama dia Islam kat situ. Tapi orang akan tahu. Kan? Sama ada benar atau tidak kamu perjuangkan Islam. Sama juga kita buat restoran. Makanan tom yum tersedap. Boleh atau tulis tak ada masalah. Tapi yang akan menilainya apa? Bila customer pergi ke restoran kamu. Bila dia makan dia rasa betul ke sedap-sedap kan? Itu yang penting. Sebab tu saya tak pelit PN best ke kan, PN apa tu, itu tak ada masalah kan. Tapi orang tengok apa yang kau buat. Bila kau jadi kerajaan, apa yang kau buat kan. Itulah. Dan mana kerajaan yang menggantikan kerajaan itu mesti tunjuk dia lebih baik daripada kerajaan sebelum ni. Kalau dia lebih teruk daripada kerajaan sebelum ini, rakyat akan hukum dia lah. Itu je. Satu lagi celah. Saya, tugas Kementerian Kewangan yang dipegang oleh Anwar Ibrahim itu dia tidak seperti Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan sebelum ini. Menteri Kewangan sebelum ini semua dikontrol dari segi Kementerian Kewangan. Anwar Ibrahim dia bagi dengan Rafizi. Rafizi pernah jawab benda ni. Kan, di bidang peruntukan kewangan apa semua tu Rafizi kontrol. Anwar dia lebih kepada dasar-dasar. Kan? Jadi dia ada situ. Mana Anwar dia berlakukan projek pembahagian apa semua ini under Rafizi. Pembahagian tu dia dah buat dah. Di situ. Jadi aku percaya buat permulaan Anwar Ahmad Alih ni dia nak pegang supaya dia nak letak asas dulu. Kan, dia nak bentuk dulu.
Sebab dia nak cuba melakukan reform tu, dia kena buat dulu. Contohnya macam dia kata okey, atas sebab Menteri Kewangan lah dia boleh bagi peruntukan baiki tandas apa tu. Ini dia letak dulu tapak dia. Maknanya aku tak nak projek mega-mega besar-besar, bangunan tinggi-tinggi. Aku nak macam ni dulu. Dia letak asas dulu. Dan aku yakin dalam setahun 2 tahun nanti, bila dia tengok benda dah berjalan dengan baik, asas dah ada, dia akan bagi kepada Menteri Kewangan. Dia takkan buat pegang jawatan banyak. Aku yakin. Tapi buat permulaan dia ambil, dia tahu dah, dia ambil kerajaan ni dalam keadaan ekonomi teruk. Kan? Hutang 1.5 trilion, dia tahu. Dan dia perlu handle benda ni dulu. Aku nak settle dulu benda ni dulu. Aku nak turunkan inflasi dulu. Sekarang dia 1.9 kan, daripada 2 lebih dulu. Sekarang dia 1.9 inflasi. Okey, dia cuba. Sekarang ni masalah yang ada adalah mata wang. Mata wang tu pun kalau dia nak ikutkan nak populariti, dia naik je OPR, tidak ada masalah. Mata wang boleh okey balik. Macam negara lain buat, Indonesia, negara lain semua naik ke OPR, nak atasi masalah mata wang. Tapi bagi Anwar Ibrahim, kalau boleh cari jalan lain dulu. Kan? Macam mana cara dia? Dia tak nak naik dulu OPR. Sebab itu dalam masa 10 bulan sekali je naik dulu. Faham? Ya. Jadi itulah cara dia nak mengimbangkan pendapatan negara dengan hutang negara dengan apa yang rakyat perlukan. Pengimbangan tu nak kena pandai. Kan? Lagi satu bang, persoalan yang saya adalah ada ekor bang. Persoalan saya yang nombor 2 bang, ada dalam kalangan menteri-menteri ni, saya tak nak sebut nama lah, tapi ada dalam kalangan menteri ni saya rasa yang kurang berkompeten lah, dia kurang kompeten. So abang rasa patut ke tak patut Pemex tukar menteri ni? Tapi dalam masa yang sama abang kena fikir juga abang, kalau dia nak tukarkan menteri-menteri yang tak kompeten ni, dia mungkin akan menjejaskan kestabilan politik juga. Sebab dia ada 2 side bang. Satu nak kena jaga parti politik, satu nak kena jaga kerajaan as a country. So macam mana pandangan abang tu? Pada saya, kalau Anwar melihat ada satu menteri yang tidak perform, kan? Dia dilihat dia tidak perform dan nak gugurkan. Dia tidak ada masalah dari segi sokongan parti. Sebab menteri yang dia nak tukar tu pun datang daripada parti yang berkenaan juga. Contohnya ada menteri UMNO contoh, yang dilihat tidak perform. Dan Anwar nak ganti menteri tersebut. Anwar akan ganti daripada pemimpin UMNO juga. Mana parti UMNO juga. Kan? Maknanya dia akan bincang dengan Presiden UMNO. Okey, yang ini saya nak gugurkan, ada tak calon lain daripada UMNO nak ganti tempat ini? Itu cara dia nak jaga hubungan. Dia tak boleh gugurkan Menteri UMNO, letak DAP ganti. Ataupun gugur Menteri UMNO, letak PKR. Ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan UMNO lah. Pasal peruntukan menteri dia jadi kurang. Jadi cara dia macam tu je. Contoh sama juga dia nak gugurkan Menteri DAP. Contoh, tak perform. Katalah dia kata Komeng tak perform contoh. Kan, bagi aku Komeng cukup perform. Kalau contohlah dia kata Komeng tak perform, dia gugurkan Komeng, dia minta dengan Anthony Lok calonkan seorang menteri daripada DAP untuk jawatan ini. Itu cara dia. Kan, maknanya peruntukan tetap sama, cuma orang aja berganti. Samalah PKR ke Amanah. Jadi tak timbul soal parti tak puas hati. Kan? Okey bang, terima kasih banyak untuk penjelasan tu. Saya appreciate dia. Dan saya rasa memang itulah cara Anwar akan buat. Tapi aku rasa kalau ada orang buatkan kabinet pun, aku rasa tak banyak. Kalau ada pun rasa aku pertukaran portfolio mungkin lah. Dia tak gugurkan, cuma dia tukar kementerian. Mungkin kau tidak berapa sesuai di situ. Kan, aku lihat kau tidak sesuai di kementerian ini, kau lebih sesuai di kementerian ini. Maka dia tukar portfolio. Kalau berlaku pun lah pelantikan Menteri KPDN lah yang kosong sekarang ni kan oleh almarhum Saludin Ayub. Yang itu kena gantilah. Dan seat itu aku pasti dia akan bagi juga kepada Amanah. Sebab itu seat peruntukan Amanah. Kan? Walaupun Perdana Menteri ni kuasa mutlak dia. Seperti mana kata Zahid. Zahid pun dia tak komen. Dia kata dia tak kisah. Kalau rombakan berlaku itu hak Perdana Menteri. Hak Perdana Menteri. Dia nak letak berapa ramai menteri, nak kurangkan ke, nak buang ke, itu hak Perdana Menteri. Tetapi Perdana Menteri pula, dia belajar daripada sebelum ini. Sebelum ini yang menimbulkan UMNO tak puas hati dengan Muhyiddin, isu inilah. Kan? Banyak menteri yang UMNO minta lantik, tetapi Muhyiddin dia tak ikut cakap Presiden UMNO. Dia lantik orang ahli UMNO yang pro pada dia. Sebab tu Anwar Musa dapat,
Kan? Mustafa Muhammad. Yang nama itu tidak dicalonkan oleh Presiden UMNO. Maknanya kau tak respect parti kau, parti gabungan kau. Sorry bang, Patut. saya Ya. sorry, go ahead. Jadi yang pentingnya menghormati parti komponen kita. Kalau kita nak lantik menteri, kita kena dengar cadangan daripada presiden parti itu. Dan ini yang berlaku pada Mahathir dulu waktu kerajaan PH 22 bulan. Dia jadi Perdana Menteri, dia tahu pelantikan menteri kabinet adalah kuasa Perdana Menteri. Tetapi dia tidak gunakan budi bicara dia dengan parti-parti. Contohnya, dia nak lantik menteri daripada PKR. Sepatutnya dia berbincang dulu dengan Presiden PKR. Siapa yang calon daripada PKR yang nak dilantik sebagai menteri. Tapi senarai yang dikeluarkan oleh parti PKR untuk dicalonkan sebagai menteri, Mahathir tak pakai. Mahathir ikut kepala dia. Itu dia lantik Azmin. Sedangkan Azmin tidak dicalonkan oleh parti pun untuk jadi menteri. Sebab waktu itu Azmin dah jadi menteri besar Selangor. Tapi Mahathir nak Azmin. Sebab apa dia nak Azmin? Sebab dia tahu Azmin dengan Anwar tak ngam. Dia letak Zuraida dengan Anwar tak ngam. Dia letak siapa? Xavier dengan Anwar tak ngam. Dia lantik menteri-menteri daripada PKR yang melawan presiden. Mana menteri PKR yang tidak suka dengan presiden, yang ini Mahathir lantik sebagai menteri. Ini yang kita katakan pecah dan perintah. Dia nak memecahkan parti PKR dengan cara macam itu. Jadi satu Anwar soalan. mungkin dia tak buat cara macam itulah. Bang, satu lagi soalan bang. Banyak penyokong pengundi Melayu, luar bandara especially, berpihak kepada Perikatan Nasional. Kita faham kenapa dia berpihak kepada Perikatan Nasional, semata-mata sentimen agama dengan bangsa lah. Itu majoriti yang pengikut ataupun pengundi Perikatan Nasional lah kat luar bandar. So, untuk baiki pemahaman dan baiki supaya sentimen Melayu Islam ni bukanlah semata-matanya orang cakap panduan untuk mengundi, apa yang perlu kita buat bang? Kita kena tunjuk dasar kita lah, polisi dasar yang kita buat supaya menandakan bahawa kerajaan ini tidak meminggirkan orang Melayu. Kerajaan ini tidak meminggirkan Islam. Contohnya semalam, Anwar umumkan setiap jabatan kerajaan, termasuk juga swasta, yang berurusan dengan kerajaan, tidak lagi dibenarkan menghantar surat dalam bahasa selain daripada bahasa kebangsaan, selain daripada bahasa Melayu. Selama ini ada surat yang dihantar oleh swasta dalam bahasa Inggeris, dihantar ke pihak kerajaan, berurusan dengan kerajaan. Bagi Anwar, semalam dia keluar arahan jelas. Segala urusan dengan kerajaan mesti menggunakan bahasa Melayu. Ini salah satu contoh bahawa kerajaan ini nak memartabatkan bahasa Melayu. Itu contoh. Sama juga macam seperti mana dia memberikan peruntukan yang lebih kepada pendidikan kan, pendidikan apa semua. Dan kebanyakan sekolah-sekolah yang dapat adalah sekolah kebangsaan. Sebab sekolah kebangsaan majoriti. Maka sekolah kebangsaan itu Melayu. Betul juga peruntukan yang ditambah kepada sekolah-sekolah agama termasuk tahfiz. Itu adalah agama Islam. Mana penambahan peruntukan kepada agama Islam. Jadi nak menafikan bahawa kalau kerajaan ini perintah, Melayu terpinggir. Kalau kerajaan ini perintah, Islam terancam. Itu adalah tidak benar. Kan? Itu tidak benar. Nak katakan terbaik, ya betul. Memang bukan terbaik. Tapi bukan terancam. Bukan terancam. Nak katakan Melayu dalam kedudukan terbaik sekarang? Bukan. Bukan terbaik. Tetapi bukanlah Melayu terpinggir. Itu maksud dia. Bila dasar mengatakan nak menghapuskan kemiskinan tegar, kita kena tahu bahawa dalam kemiskinan tegar itu majoritinya bangsa apa? Majoriti dia bangsa Melayu. Bila dasar ni dibuat bermakna, itulah cara dia nak bantu orang Melayu. Tapi banyak orang tak faham. Dia main sentimen dalam ceramah-ceramah. Kan? Jadi, sebab tu kalau kau tengok, dalam parlimen, apa yang dibahaskan, tidak ada bawa satu benda fakta pun. Nak kata Melayu terancam, bagilah satu fakta. Di mana Melayu yang terpinggir. Nak kata Islam terancam, bagilah tahu apa dia yang mengibatkan Islam itu terancam. Nak katakan kerajaan ini tidak lagi menghormati raja-raja, bagilah contoh apa kes dia yang dilihat supaya kita tidak menghormati raja-raja. Tapi benda tak dibawa. Yang dibawa hanyalah cerita umum, tembak. Rambang macam tu je. Jadi benda ni disebarkan di dalam TikTok dan sebagainya lah. Dan ada yang percaya. Faham, Contoh setuju, macam Saifuddin semalam kan. Dia cerita Saifuddin, oh macam mana ni orang Islam, menteri Islam boleh menikahkan bukan Islam. Dia sebar cepat. Kan?
Tak sempat lagi menteri nak jelas. Dah sebar dah. Bila kita sebarkan bahawa Ketua Pembangkang dulu Hamzah pun buat benda yang sama, dan kemudian ada kenyataan daripada JPN sendiri mengatakan itu bukan akad nikah. Sebab itu kalau kau dengar dialog dia, Saifuddin kata, kamu setuju ke jadi suami kamu? Setuju. Kamu setuju ke? Okey dah. Nak mengesahkan, nak mendaftarkan saja. Nikah dia buat kat kuil. Dia ikut agama dia. Kan, kalau kau tanya Hindu pun, dia ada agama dia, cara nikah. Bukan macam tu. Itu hanyalah untuk mendaftar. Dan semalam adalah hari sempena ulang tahun JPN. Jadi sempena hari ulang tahun itu memang dia buat setiap tahun. Dia akan ambil lah pasangan yang terpilih lah, 1-2 pasangan untuk menteri ke, pengarah JPN ke, yang mendaftarkan. Dia macam simbol, macam gimmick lah untuk mendaftarkan. Nikah dia kat kuil dia orang. Jadi banyak benda tu dia kata macam kita mengakad nikah. Dan bab orang Islam menikahkan bukan Islam ini dijawab oleh Dr. Mazhar. Kau buka YouTube. Kan? Dr. Mazhar menjawab tentang hukum bagaimana sekiranya pernikahan itu dinikahkan oleh orang Islam kepada pasangan bukan Islam. Dr. Mazhar ada jawab. Dan Dr. Mazhar bagi tahu yang berlaku oleh Saifuddin itu bukan nikah. Itu adalah pendaftaran. Dia dipanggil pendaftaran nikah sivil lah dia panggil. Kan? Yalah, faham. Itulah itulah sebab pada pemerhatian kasar juga abang saya tengok kalau ada apa-apa isu yang panas pasal Pakatan Harapan ataupun daripada Barisan Nasional, laju je geng-geng PAS ataupun Bersatu ni buat sebaran, dekat TikTok hentam, dekat Facebook hentam, Twitter hentam. Tapi bila kena dekat pemimpin dia macam cakap tak sepa bikin bang. Contoh lah, kalau kata dalam keadaan yang sama sekarang ni, kalau Zahid yang minta pasport untuk, contohnya untuk pergi bercuti dekat luar negara lah, kalau kata Zahid masih lagi dalam kes, saya rasa dah kecoh satu Malaysia dah bising dah, apa ni ada penjenayah nak pergi bercuti apa-apa semua. Tapi bila kena dekat pemimpin dia bang, dia diam je, dia senyap je, dia tak ada langsung bunyi pasal isu tu. Kau tahu tak, Najib dulu waktu dia dalam kes kan, dia pernah minta pasport dan dibenarkan, tapi Najib gentleman, dia minta pasport, dia dia bagi tahu sebab anak dia nak kahwin ke apa kat Singapura, anak dia bersalin ke tak laku, anak dia bersalin kan saya hospital Singapura bersalin. Jadi ada alasan dia tak adalah kata nak bercuti, ini minta nak bercuti kan, kau ada kes kemudian kau nak bercuti, tak apalah, itu hak dia nak minta, terpulang pada mahkamah lah. Tapi nampak jelas kat situ kan, orang lain bila pasport ditarik, dia nak minta pasport pergi umrah, lepas tu nak pergi ziarah orang sakit, keluarga sakit, anak nak bersalin, kuatlah, kukuhlah sikit alasan. Ini nak bercuti kan. Jadi nampak macam kartun lah. Tapi yalah, tak apalah, tak ada siapa sekat pun, hak dia. Tapi biarlah mahkamah tentukan. Besok janganlah bila mahkamah tak benarkan, oh ini Anwar lah ni, campur tangan, dia kan jadi isu. Dia kan jadi isu lah pula kan. Macam dalam Bersatu sendiri ya bang, pada pendapat abang, dia ada beberapa camp juga ke macam diorang ni bersatu padu juga bang? Bersatu ni ada camp yang tidak boleh terima cara pendekatan PAS kan. Aku pun ada kawan juga Bersatu kat sini, dia kata di kalangan Bersatu tu ada yang tidak bersetuju pendekatan menerima PAS untuk terima Mahathir tu kan. Jadi seolah-olah macam membelakangkan bos dia lah, Muhyiddin. Muhyiddin tu pengurusi PN. Tetapi kenapa Datuk Mahathir penasihat kepada 4 negeri ni? Seolah-olah, Muhyiddin ni tak ada idea ke? Muhyiddin ni tak boleh pakai ke? Kan, kau boleh kutip balik orang tua ni, kan? Orang tua ni yang hilang deposit kat Langkawi ni sebagai penasihat kau. Jadi dia orang terasa hatilah, kan? Jadi betul lah aku cakap, PN ni tak lama usia dia, percayalah. Apatah lagi Bersatu ni parti yang tak kuat sebenarnya. Yang PN ni kekuatan dia pada PAS. Sebenarnya kekuatan dia pada PAS. Temu PAS ni bodohnya, bila dia ada kekuatan, ahli parlimen dia ramai, tapi dia tak nak jadi bos. Dia suruh Muhyiddin juga jadi bos. Sepatutnya PAS lead. PN tu sepatutnya PAS yang ketua E. Sebab dia selalu sebut dalam depan wartawan dia, kita kalau bergabung dengan mana-mana parti pun, kita hendaklah menentukan. Kan? Kita menentukan arah. Tapi jadi ketua pun tak mau.
ketua pembangkang pun bagi ke orang, ketua parti Perikatan Nasional pun bagi ke orang. Ini masalah. Betul lah bang betul lah macam abang cakap tu. Sepatutnya dia lah kena lead sebab dia yang ada numbers, bukannya Bersatu. Dan Bersatu pun banyak tumpang, orang cakap tumpang kasih ihsan pengundi-pengundi PAS lah bang. Itu je lah. Anyway, bang, terima kasih banyak bang layan saya, tanya soalan. Bang jaga diri, terima kasih bagi penerangan. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kerana naik